Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton, tuan-tuan, saudara dan saudari kerana masih setia bersama untuk menantikan program Jom Masuk KKTM Kemaman. Buat pertamanya, kami minta maaf kerana ada sedikit gangguan teknikal yang menyebabkan program kita sedikit bermula lambat. Baik, bersama saya Muhammad Riza bin Abdul Fattah, merupakan alumni KKTM Kemaman, kohort kedua ataupun ambilan kedua, yang mana saya masuk ke KTM pada Januari 2012 dan menamatkan pengajian pada 2014. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda di Universiti Tun Hussein, Batu Pahat dalam bidang yang sama, kejuruteraan teknologi mekanikal logi, yang mana sama juga saya ambil di diploma di KKTM. Kemudian sekarang bekerja dan bertugas sebagai jurutera mekanikal di Electrosurf Malaysia Sendang Berhad yang terletak di Paka, merupakan salah satu player dalam industri minyak dan gas. Baik tuan-tuan, saudara dan saudari, program pada hari ini kita akan menceritakan tentang kemasukan ke KKTM Kemaman untuk bidang pengajian yang berkaitan dengan industri minyak dan gas. Namun sebelum tu saya ingin menjawab beberapa persoalan ataupun tanda tanya. Ada yang saya tanya junior-junior saya ataupun ada ibu bapa yang bertanya, adakah masih relevan industri minyak dan gas pada tahun 2021 dan pada masa akan datang? Kerana mereka melihat apabila pandemik COVID-19 melanda dunia, mereka merasakan industri minyak dan gas ini sedikit mungkin merosot. Dan ada juga mengatakan bahawa kemungkinan negara kita kehabisan minyak dan sebagainya. Itu adalah persepsi-persepsi yang bermain di luar sana. Baik, jadi di sini saya ingin menceritakan, adakah industri minyak dan gas masih relevan? Tuan-tuan, secara ringkasnya saya katakan masih relevan. Buktinya, satu laporan yang dikeluarkan oleh Petronas, iaitu salah satu syarikat petroleum terbesar di Malaysia, yang mana kita tahu Malaysia ekonominya masih bergantung kepada minyak dan gas. Jadi adalah mustahil untuk kerajaan Malaysia membiarkan ataupun mengabaikan industri minyak dan gas ini. Pastinya kerajaan akan berusaha untuk memberikan pelbagai bantuan inisiatif untuk memastikan industri minyak dan gas ini sentiasa berterusan dan menjamin ekonomi negara agar tidak terjejas walaupun apa jua yang melanda dunia. Baik, saya sambung balik melalui laporan yang dikeluarkan oleh Petronas, iaitu Petronas Activity Outlook 2021 sehingga 2023. Sebanyak 100 projek pelbagai variasi, iaitu mega, sederhana dan kecil yang akan dilaksanakan menjelang 2023. Di mana untuk melaksanakan program ini ataupun projek-projek ini, Petronas memerlukan kesinambungan bahan, kemudian peralatan, mesin dan juga tenaga kerja mahir ataupun tenaga kerja pakar. Ini bermakna industri minyak dan gas ini masih memerlukan dan kita lihat tenaga-tenaga mahir diperlukan untuk memastikan industri minyak dan gas ini terus berjalan. Untuk makluman tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudari, industri minyak dan gas ini kita ada dua, iaitu biasanya kita sebut sebagai upstream ataupun downstream. Upstream ini lebih kepada penerokaan di laut, cari gali dan sebagainya. Kemudian kalau kita sebut downstream, ini adalah proses penapisan, perprosesan minyak yang biasanya dilakukan di darat. Okey, baik. Jadi apa yang saya ceritakan itu membuktikan ataupun menunjukkan bahawa tenaga pakar, tenaga mahir ataupun pembelajaran yang berkaitan dengan minyak dan gas dan sebagainya yang berkaitan masih relevan dan akan terus relevan di dalam negara kita. Walaupun kita tidak ada jaminan apa yang berlaku untuk 100 tahun akan datang, tapi peluang yang ada pada hari ini kita kena ambil dan manfaatkan. Baik, bercerita tentang
keperluan tenaga mahir oleh negara untuk memenuhi permintaan. Banyak pusat-pusat latihan yang menawarkan pengajian dalam bidang minyak dan gas, kemahiran dan sebagainya. Dan oleh itu, salah satunya inisiatif yang diambil oleh Kementerian Luar Bandar Wilayah melalui MARA, kita menubuhkan KKTM Kemaman yang mana sesuai dengan faktor geografinya yang berada di Kemaman, yang merupakan salah satu daerah yang mana adanya proses, maafkan saya, loji pemprosesan minyak terbesar di Asia Tenggara yang telah di Kerteh, Kemaman. Baik, kita lihat KKTM Kemaman yang mana menawarkan 6 program berteraskan minyak dan gas, dan salah satunya adalah program yang ditawarkan iaitu Mechanical Diploma in Plant Engineering Technology dalam kurungan mechanical, yang mana kita memfokuskan kepada mechanical. Jadi kalau ada adik-adik yang berminat tentang mechanical, boleh cuba di KKTM Kemaman. Kita ada 6, salah satunya mechanical lah. Yang lain ada electrical, ada instrument, ada offshore, onshore dan juga perpaipan ataupun piping. Baik, tuan-tuan, adik-adik, kita tengok program educational objective ataupun PEO, ataupun bahasa mudahnya kita sebut apa yang tuan-tuan ataupun saudara-saudari dapat apabila menamatkan pengajian di KKTM Kemaman. Baik, kita tengok yang pertama, kemahiran yang diperolehi, kemahiran teknikal yang diperolehi semasa belajar di KKTM Kemaman ni boleh digunakan di lapangan kerja dalam bidang oil and gas lah terutamanya, yang mana juga memberikan kompetensi. Kemudian yang kita tengok yang kedua, sepanjang belajar di sini selama 5 semester ataupun 6 semester, para graduan ataupun alumni boleh mengaplikasikan kemahiran berpasukan, kerja berpasukan, komunikasi berkesan, semangat kerja yang baik, positive attitude dan sebagainya lah. Dan akhir sekali, melalui program-program yang berterusan yang dijalankan di dalam college, para pelajar, adik-adik, saudara-saudari boleh menambah baik ataupun improve mereka punya leadership skill. Dan juga untuk makluman juga, MARA juga memfokuskan kepada teknik usahawan ataupun mereka memberi galakan penuh kepada pelajar-pelajar yang juga ingin terlibat ataupun menceburi bidang keusahawanan. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baik, ini bercakap tentang diploma mechanical. Ya, semestinya kita fokus pada kluster minyak dan gas. Kemudian kohort yang sekarang ada termasuk yang sedang berlangsung sekarang, sebanyak 18 kohort. Saya yang kedua, bermakna antara senior lah. Dan kemudian alumni yang sudah alumni KKTM Kemaman untuk program mechanical seramai 331, dan core curriculum ataupun silibus pembelajaran yang digunakan sekarang yang telah dikemas kini adalah third edition ataupun edisi ketiga yang terbaru, iaitu pada tahun 2018, dan yang untuk akan datang, kerana kita tahu silibus ini sentiasa ditambah baik tahun demi tahun. Sekarang dalam proses untuk edition keempat. Baik. Kita tengok secara ringkas, ada adik-adik yang bertanya, apa nak belajar apa kalau masuk KKTM ni, diploma apa subjeknya? Baik. Ini adalah antara modul pembelajaran yang akan dilalui ataupun perlu ditempuh oleh para pelajar. Yang pertama kita tengok semester pertama, kita menggunakan sistem semester, iaitu semester pertama kita lebih kepada pengajian-pengajian umum lah. Sebagai contoh pengajian Malaysia, kita belajar tentang perlembagaan Malaysia dan sebagainya, penghayatan akidah, asas moral, syariah, kehidupan, kemudian ada core curriculum dan apa-apa saja yang umum. Itu juga termasuk bahasa Inggeris ataupun penguasaan bahasa Inggeris. Untuk semester kedua kita tengok, kita lihat subjek yang lebih kepada matematik punya subjek yang memerlukan pengiraan. Nanti saya akan ceritakan apakah requirement ataupun syarat-syarat kemasukan ke KKTM. Kini kita pergi secara ringkas dululah. Kemudian semester ketiga kita akan mula masuk pada core subjek, iaitu contohnya kalau mechanical kita tengoklah subjek-subjek yang berkaitan dengan mechanical lah. Sebagai contoh saya sebut
environmental plan layout, petroleum exploration and production. Kemudian kita ada pneumatic, hydraulic, thermodynamic, fluid mekanik dan sebagainya lah. Ini subjek-subjek yang berkaitan dengan mechanical. Kalau ada yang masuk program lain, mungkin mereka ada subjek-subjek yang perlu diambil lah. Kemudian kita tengok semester keempat, kita lebih kepada disiplin core, iaitu lebih kepada final year project, FYP. Maksudnya sepanjang satu semester tu, pelajar hanya fokus untuk buat FYP. Ada FYP 1 dan FYP 2. Dan akhir sekali pada semester kelima, iaitu semester terakhir, pelajar boleh terus, pelajar akan keluar untuk menjalani latihan industri. Dan bagusnya di KKTM Kemaman ni, tuan-tuan, saudara-saudari, latihan industri adalah pada akhir semester. Bermakna jika mereka boleh menunjukkan pencapaian yang baik ataupun performance yang baik, mungkin pihak syarikat akan membuat pertimbangan untuk menyerap mereka terus ke dalam syarikat mereka. Mungkin ada setengah pusat pengajian lain dalam Malaysia ini, mereka perlu menjalani latihan industri pada semester ketiga, kemudian masuk balik belajar dalam college. Tapi masing-masing ada kelebihan, cuma yang di KKTM ini sangat baik kerana kita lihat ramai dalam kalangan alumni kita yang mengikuti latihan industri. Habis latihan industri selama satu semester, terus diserapkan ke dalam syarikat. Okey, baik, kalau ada yang bertanya, kalau nak masuk KKTM ni apa syarat dia? Baik, saudara-saudari, tuan-tuan, syarat dia yang pertama 3 kredit SPM. Iaitu yang pertama pentingnya matematik lah. Matematik paling minimum. Kredit lah, kena kredit kerana subjek kita banyak berkaitan dengan pengiraan. Yang kedua, mana-mana subjek yang berkaitan dengan aliran. Contohnya kalau pelajar aliran sains, mereka perlu mungkin mendapatkan kimia ataupun biologi, sekurang-kurangnya C lah ataupun kredit. Kalau pelajar aliran perdagangan, mungkin subjek perdagangan. Kemudian satu lagi, mana-mana subjek. Sebagai contoh bahasa Melayu ataupun pendidikan Islam lah. Bermakna 3 subjek yang perlu paling minimum kredit. Dan syarat satu lagi, sekurang-kurang lulus bahasa Inggeris. Itu dah, lulus bahasa Inggeris. Jadi untuk makluman adik-adik, saudara-saudari lepasan SPM yang berminat, perlu memastikan subjek bahasa Inggeris SPM mereka lulus. Kemudian untuk lepasan IKM pula ada juga, dan mereka perlu mendapatkan sekurang-kurangnya pointer 2.5 untuk melayakkan diri mereka masuk ke KKTM Kemaman untuk mengikuti pengajian diploma. Baik, saya teruskan untuk slide seterusnya. Ada yang bertanya, lepas habis belajar diploma di KKTM ni, apa peluang kami? Baik, ini saya tunjukkan prospek ataupun future path, laluan masa depan. Okay, yang ada tiga yang boleh diambil oleh alumni, yang mana mereka boleh terus bekerja dalam bidang apa-apalah, terutamanya bidang minyak dan gas. Dalam mungkin sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Kalau kita tengok di data yang dikeluarkan, kebanyakan alumni kita ada yang sektor sektor kerajaan, ada juga sektor swasta. Dan boleh tengok antara jawatan yang layak jika kita menamatkan pengajian diploma di KKTM. Mungkin ada technician, junior designer, ada juga assistant engineer dan sebagainya lah. Dan kepada mereka yang selepas menamatkan pengajian di KKTM Kemaman ni, mereka berminat untuk sambung belajar dalam ke lebih tinggi, contohnya ijazah sarjana muda ataupun degree, mereka boleh pergi ke mana-mana, universiti tempatan ataupun antarabangsa. Tapi syaratnya kepada pelajar-pelajar cemerlang yang memperolehi CGPA 3.65 dan ke atas, dan memperolehi pencapaian result IELTS sekurang-kurangnya band 6.5, mereka boleh layak ditanggung oleh MARA untuk menyambung pelajaran di universiti luar negara. Dan juga mana-mana institut IPMA lah, contohnya Union KL,
ada MySet, MyTech, MFI, MyMed dan juga universiti-universiti lain seperti contoh UTP, UMP, UTHM dan sebagainya. Baik, dan seterusnya laluan lain juga bagi yang berminat untuk berniaga, mereka juga boleh meneruskan minat mereka dalam bidang perniagaan ataupun entrepreneurship yang mana MARA menawarkan banyak peluang-peluang untuk pelajar-pelajar lepasan pelajar MARA ini untuk menguruskan ataupun membuka bisnes mereka sendiri. Okey, baik. Itu antara sedikit background ataupun apa yang kita katakan syarat ataupun peluang-peluang yang boleh kita dapat jika belajar di KKTM Kemaman. Bagaimana pula dengan fasiliti? Baik, kita tengok fasiliti-fasiliti yang ditawarkan di KKTM Kemaman. Baik, adik-adik, tuan-tuan, saudara-saudari, bercakap tentang teknikal. Jadi di KKTM Kemaman ni kita banyak fasiliti-fasiliti yang berbentuk bengkel lah ataupun workshop yang mana kita mengutamakan kemahiran hands-on ataupun kemahiran teknikal. Jadi kalau ada adik-adik, saudara ataupun anak-anak yang kita tengok lebih menyerlah dalam bidang hands-on ataupun teknikal ni, bolehlah mereka mencuba ataupun memohon untuk masuk ke KKTM Kemaman. Kita tengok workshop-workshop ataupun bengkel-bengkel. Kemudian kita tengok peralatan yang berkaitan dengan subjek-subjek yang diajar lah. Contohnya kalau mechanical kita ada satu subjek tu HVAC ataupun head ventilation yang berkaitan dengan aircon ataupun hawa dingin. Mereka perlu melalui proses pembelajaran kelas menggunakan model penghawa dingin yang sebenar. Kemudian kita tengok lagi, kita ada juga subjek firefighting system yang mana pelajar perlu membangunkan sistem firefighting itu sendiri, iaitu sistem lawan api lah yang kebanyakannya kalau kita tengok mana-mana industri minyak dan gas, firefighting ni sangatlah penting. Begitulah. Seterusnya kita tengok juga kita ada bengkel terbesar di KKTM Kemaman ini, iaitu fabrication workshop ataupun bengkel fabrikasi yang mana kalau subjek-subjek yang memerlukan penggunaan lathe machine, CNC dan sebagainya, mereka akan menggunakan bengkel ni lah. Jadi adik-adik yang ada minat nak welding, hands-on dan sebagainya, inilah pilihan terbaik yang anda ada di Kemaman. Baik, itu teruskan. Dan juga kepada mereka yang ada minat ataupun ada kemahiran, di KKTM Kemaman juga kita ada mengajar subjek-subjek seperti PDMS, AutoCAD, Plan 3D. Bermakna bukan hanya kita duduk di bengkel, kita juga akan masuk ke bilik kuliah dan juga makmal komputer yang mana kita akan menggunakan perisian AutoCAD. Sebagai contoh, saya sejujurnya apabila saya menamatkan pengajian di KKTM Kemaman, subjek-subjek terutamanya subjek AutoCAD ni sangat membantu saya untuk memahami dan kadang-kadang dengan apa yang orang kata, sebab saya dah belajar, jadi lebih mudah untuk saya memahami lah dalam kelas ketika melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda ataupun degree. Baik, untuk makluman juga, bermula saya lupa mungkin tahun ni, para pelajar juga ditawarkan satu subjek iaitu subjek programming. Yang mana semua tahu sekarang ni kita menuju kepada IR 4.0. Jadi subjek yang berkaitan dengan programming ini juga sangat penting. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya. Subjek-subjek di pelantar minyak. Dapat menggunakan fasiliti. Pastikan
set kena klik dulu dekat dalam title block. So dia akan keluar line yang tebal. So dia akan keluar skill dekat sini. So dekat sini kita boleh set any skill lah, iaitu 1 nisbah, 1.5 nisbah. Ada mungkin ni penerimaan timen yang jatuh daripada atas. Ya, tuan-tuan jangan salah faham. Sir. Mengikut masa masa library buka lah. Okey, baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa peluang kami lah lepas habis belajar di KKTM Kemaman ni, apa peluang kami, apa yang kami boleh dapat. Tuan-tuan, saya tunjukkan contoh alumni KKTM Kemaman yang sudah bekerja, ada yang bekerja di luar negara pun ada, di Singapura, yang ada di Malaysia juga ramai. Kita tengok ini adalah antara alumni mechanical, program mechanical yang sudah berjaya masuk ke industri ataupun bekerja. Okay, kita tengok yang pertama saudara Mak Fitri sekarang yang bekerja di Schlumberger Singapura sebagai testing technician. Tak silap saya dia sudah bekerja selama 3 tahun di sana. Alhamdulillah, salah satu alumni KKTM kita lah. Kemudian kita tengok Muhammad Adham juga bekerja di Singapura sekarang sebagai production technician. Bukan mudah ya tuan-tuan, adik-adik. Tapi Alhamdulillah, kemudian kita ada saudara Nik Muhammad Syakir Iman yang sekarang bekerja juga dengan Schlumberger sebagai technician. Kemudian saya lah, Alhamdulillah. Juga ada yang bekerja dengan sektor kerajaan ataupun JLC. Sebagai contoh, saudara Fuad kita yang bekerja di Petronas Gas juga sebagai technician. Kita adalah yang bekerja saudara Bakiuddin di IEM Dynamic. Kita tengok tuan-tuan, saudara-saudari, bermakna daripada tuan-tuan boleh tengok daripada alumni-alumni kita ini, mereka berupaya ataupun diterima masuk ke dalam industri-industri besar ataupun syarikat-syarikat besar. Sebagai contoh, perempuan juga ada. Mungkin ada yang kata, boleh ke pelajar perempuan ataupun golongan perempuan ini diterima masuk ke dalam industri minyak dan gas? Ada, inilah bukti dia. Tengok, saudari Nur Amelia Farhana yang sekarang bekerja sebagai TNF, di TNF Energy. Tengok, saya katakan tadi junior CAD designer yang mana subjek AutoCAD yang diajar tadi sangat membantu. Kemudian kita tengok saudara Muhammad Khairul Naim yang bekerja di VOS ataupun VOSS Engineering sebagai technician. Ini alumni-alumni kita. Dan ada juga pelajar lepasan yang menyambung pelajaran. Kita tengok ramai alumni mechanical, program mechanical yang menyambung pelajaran ke UTP, Universiti Teknologi Petronas. Kemudian ada juga yang sambung ke IPT lain lah seperti UMP, UniKL, yang mana kebanyakannya ataupun saya katakan hampir semua yang sambung ke degree, mereka akan menyambung dalam bidang pengajian yang sama, iaitu minyak dan gas. Dan juga yang saya katakan tadi, ada alumni-alumni kita yang masuk, yang berminat untuk berniaga. Kita ada juga contoh-contoh alumni kita yang berjaya dalam bidang perniagaan. Seperti tengok, seperti contoh saudara Khalil Hisham ini,
banyak ya dia punya perniagaan dia, berminat. Muka pun nampak muka peniaga lah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok untuk makluman saudara-saudari, tuan-tuan, untuk program mechanical ini, alhamdulillah setakat ini saya diberitahu setiap tahun kita ada wakil daripada program mechanical, juga daripada KKTM Kemaman yang memperolehi anugerah Excellent Student Award di Convocation IPMA, institusi pengajian MARA yang diadakan setiap tahun. Ada pelajar kita yang dapat anugerah emas, ada juga yang dapat anugerah platinum. Alhamdulillah. Kemudian saya katakan tadi bagaimana skill-skill leadership ataupun skill-skill yang boleh, kemahiran insaniah yang boleh diperolehi di KKTM ini. Pelajar-pelajar boleh melibatkan diri dalam program-program yang ditawarkan dari masa ke semasa. Kita tengok contohnya ada pelajar kita yang ke Bangkok menghadiri dan memenangi anugerah di International Conference of Creativity Innovation tahun lepas di Bangkok. Ini gambar sebelum COVID juga tuan-tuan, jangan salah faham. Dan alhamdulillah kita dapat bronze medal lah, medal Ganser. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Kemudian kita juga dapat, kita menyertai pelbagai program-program inovasi ataupun karnival inovasi yang diadakan di IPTA. Tengok alhamdulillah kita juga dapat memperolehi medal Ganser, ya, National Innovation dan Innovation Competition. Dan juga kita dapat sijil dalam cabaran TVET Entrepreneur Remaja Kebangsaan. Okey, dan seterusnya kita tengok. Okey tuan-tuan, untuk makluman, kalau adik-adik lapasan SPM yang bertanya macam mana nak apply, bila dibuka, saya bacakan sedikit. Okey, untuk pendaftaran pelajar bagi adik-adik lapasan SPM yang berminat nak masuk KKTM, kemasukan Mei 2021 ditunda kepada Julai 2021, yang mana akan kemasukan pada 25 dan 26 Julai. Jadi pelajar-pelajar SPM 2020 yang akan dapat result nanti, mereka boleh, kalau berminat, mereka boleh memohon dan pengambilan ini akan ditunda pada bulan Julai, yang sepatutnya masuk bulan 5 nanti, bulan ni akan masuk pada bulan Julai. Dan untuk intake Julai nanti, permohonan mestilah melalui sistem unit pusat institusi MARA, ataupun adik-adik ataupun saudara-saudari boleh membuka laman web IPMA lah, Institusi Pengajian MARA, ataupun bahagian BKT, bahagian kemahiran teknikal. InsyaAllah ada di situ. Kemudian permohonan melalui UPU akan ditawarkan untuk pengajian sesi November 2021. Jadi kalau adik-adik tanya, kenapa tak ada dekat UPU? Ada, tapi itu untuk permohonan kemasukan pada November 2021. Maknanya lambat lagi lah. Yang terbaru, yang terhampir ataupun yang terdekat adalah kemasukan pada Julai nanti. Jadi adik-adik boleh, saya ulang balik, kemasukan boleh dibuat permohonan melalui sistem unit pusat institusi MARA ataupun yang berdekatan dengan kolej Kemaman, KKTM Kemaman ini, boleh datang terus ke kolej untuk mendapatkan borang-borang permohonan. Baik, tadi saya dah cerita, saya cerita balik ulang sekali lagi syarat kemasukan. Kalau ada yang bertanya apakah syarat-syarat kemasukan, dekat slide dapat tuan-tuan adik-adik tengok, yang mana sekurang-kurangnya lulus SPM dengan 3 kebujian, iaitu matematik yang paling utama, kemudian mana-mana subjek yang mengikut aliran kumpulan lah pengajian, contoh sains, kalau sains mungkin biologi dan kimia, perdagangan, auctioneer dan sebagainya. Dan lulus bahasa Inggeris, kalau lulusan STP, nak masuk sambung diploma juga boleh, mereka perlu mendapatkan sekurang-kurangnya pointer 2.0. Kalau bagi lepasan IKM ataupun Institut Kemahiran MARA, mereka perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 2.5 pointer CGPA. Dan yang berkaitan lah mana-mana yang diterima dan setaraf. Okey, baik, dan akhir sekali tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudari, untuk maklumat yang lebih lanjut, jangan lupa
untuk melayari media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube. Facebook kita ada 2 iaitu KKTM Kemaman Mechanical dan satu lagi Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kemaman, yang mana ini official lah, satu kolej. Mungkin ada yang nak masuk program mechanical, ada yang nak masuk program lain selain mechanical, boleh tengok mengikuti kami di media sosial kami lah. Dan Twitter juga kami ada, Instagram dan juga YouTube. Jadi mungkin di sini adik-adik, saudara-saudari, tuan-tuan yang nak sambung belajar di sini ataupun ada adik-adik, saudara mara ataupun kenalan, mereka boleh bertanya soalan di media sosial kami dan insya-Allah akan dibalas dari semasa ke semasa. Dan di media sosial kami juga akan dipaparkan info-info terbaru. Mungkin ada perubahan-perubahan, kita akan war-warkan di media sosial kami. Baik, bagi saya lah, mungkin penutup bagi saya, sebagai salah seorang alumni yang belajar di KKTM Kemaman, alhamdulillah, saya boleh berkata dengan bangganya, saya akan mengatakan saya adalah alumni KKTM Kemaman. Walaupun bukan universiti, hanya kolej, tapi saya adalah contoh alumni yang mana saya ke mana-mana pun saya tidak malu. Kerana Mara KKTM banyak membantu saya menjadi saya pada hari ini. Yang mana saya terlibat dengan program-program di peringkat antarabangsa, di peringkat kebangsaan. Dan alhamdulillah ada juga sumbangan-sumbangan kepada masyarakat. Ada jemputan daripada sekolah-sekolah untuk bersama adik-adik yang akan menamatkan pengajian, yang akan SPM. Jadi kepada yang berminat ataupun rakyat masyarakat setempat yang berada di Kemaman yang mungkin hanya mendengar saja nama KKTM tapi belum mengetahui apa yang ditawarkan di KKTM, di sinilah tempat terbaik, antara yang terbaik untuk memperolehi kemahiran ataupun pengetahuan dalam industri minyak dan gas. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, yang berminat untuk berniaga, banyak juga geran-geran ataupun program-program keusahawanan yang ditawarkan oleh Mara yang boleh diterokai di sini. Jadi sekali lagi saya menyeru ataupun saya menawarkan mewakili pihak kolej KKTM, kami membuka tapak tangan seluas-luasnya untuk menerima kehadiran tuan-tuan untuk menyambung pengajian di sini untuk masa depan yang lebih baik. Baik, itu saja daripada saya pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa ikuti kami di media-media sosial kami untuk mengetahui info-info yang terbaru. Segala kesilapan, mungkin silap pertuturan ataupun gaya bahasa badan yang tidak menyenangkan tuan-tuan, saya minta maaf kerana yalah jarang-jarang bercakap depan kamera ni, biasa bercakap depan orang. Tapi alhamdulillah ini satu ilmu juga yang saya perolehi ketika belajar di KKTM. Dan kita tengok saya walaupun dah habis belajar hampir 10 tahun, kolej masih menghubungi saya, bermakna di situ pihak pengurusan masih mementingkan hubungan. Mereka tidak membiarkan alumni mereka habis belajar terus habis. Mereka masih menghubungi dan ada program-program mereka masih menjemput mungkin program-program yang boleh membantu adik-adik yang sedang belajar di sini. Dah 2 kali saya kata nak berhenti, tak berhenti-berhenti lagi. Kali ini betul lah berhenti. Okay, terima kasih sekali lagi tuan-tuan. Selamat menjalani ibadah puasa, selamat mencari 10 malam terakhir. Kita fokuskan kepada ibadah, insya-Allah. Walaupun mungkin suasana raya pada tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun lain, tapi kita kena percaya tuan-tuan, saudara-saudari, ada hikmah yang sedang berlaku. Apa-apa kekal selamat, kekalkan SOP, jaga SOP, kekalkan jarak, pakai mask setiap masa dan pastikan anda dan keluarga dalam keadaan sentiasa sihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.